Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Kita berada pada juz 1, iaitu tentang bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, bagi cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini, kita berada pada muka surat 547. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan zikir yang 10 kalimat ini semuanya disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Jadi semua 10, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, itu semua telah disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Melainkan kalimat yang akhir itu, maka iaitu tiada disebutkan di dalam Bidayatul Hidayah, tetapi digantikan dengan La ilaha illallah wal wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang apabila diulang-ulang atas segala zikir itu, tiap-tiap satu zikir 10 kali. Jadi bila diulang-ulang setiap, jadi contohnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangkan 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ila akhirih. Ulang sebanyak 10 kali. Jadi ini semua diulang banyak 10 kali. Maka hasillah 100 kali. Kerana 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau 10 kali dengan 10 jenis, total dia adalah 100. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka iaitu terlebih baik daripada mengulang zikir kalimat yang 100 kali. Daripada hanya satu zikir sahaja, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, 100 kali, ini lebih baik 10 jenis zikir ini diulang 10 kali yang totalnya sampai 100, daripada satu zikir hanya sebanyak 100 kali. Masa keperbagaian itu, kan, itu adalah lebih baik, lebih bagus. Dia ada 10 zikir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana tiap-tiap satu kalimat itu masing-masing rahsianya memberi bekas di dalam hati. Kerana kenapa semua jenis ini kalau 10 lebih baik daripada satu sahaja? Sebab setiap kalimat ini akan memberi bekas. Kalau ada banyak jenis kalimat, akan banyak lagi memberi bekas dibandingkan satu, tapi memberi bekas hanya satu. Ni dia nak bagi contoh macam tu lah. Dia punya kiasan dia oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Lalu dia sebut, kerana tiap-tiap satu kalimat itu masing-masing rahsianya memberi bekas di dalam hati, lagi tiada menjemukan dan menyekatkan. Lagi dia tidak menjemukan dan menyekatkan. Bersalahan zikir yang satu, maka iaitu terkadang jadi ia menjemukan,
dan menyekatkan yang mengamalkan akan dia. Berbeza, bersalahan tu maksud dia berbeza dengan seumpama hanya ada satu zikir. Ini kadang-kadang akan menyebabkan orang yang berzikir itu jemu, jenuh dan menyekatkan yang mengamalkan akan dia. Dia akan menyebabkan orang itu tersekat itu dalam amalan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun membaca Al-Quran kemudian daripada sembahyang fardu. Adapun membaca Al-Quran setelah daripada membaca iaitu sembahyang fardu subuh itu, maka sunat baginya membaca akan Al-Quran itu pada perhimpunan daripada beberapa surah dan beberapa ayat yang datang fadilatnya, yakni kelebihannya itu di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, Al-Quran jangan lupa. Mereka ahli sufi memang sentiasa mulazamah membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Menghidupkan diri dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah kunci kepada segalanya. Sebab itu dia kata, itu datang ke fadilatnya, yakni kelebihannya itu di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu sendiri ada fadilatnya, yang mana telah diajarkan atau yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW tentang fadilat Al-Quran. Iaitu dibaca kemudian daripada sembahyang fardu dan kemudian daripada puji-pujian bagi Allah Ta'ala dan daripada beberapa doa yang tersebut dahulu itu akan surah Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi. Ini fadilat-fadilat dia dah disebutkan. Contoh dia Al-Fatihah, ayat Kursi, apa saja fadilat dia dah disebutkan. Dan amanar rasulu bima unzila ilaih. Ini dua ayat terakhir daripada surah Baqarah. Dan syahidallah dan qulillahu Allahumma mulki man tasha ila akhirih. Surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Dan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Taubat. Dan laqad sadaqallahu rasulahu ru'yal bil haqq. Dan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Hingga akhir ayat surah Al-Isra 111. Dan 5 ayat daripada awal surah Al-Hadid. Dan 3 ayat daripada akhir surah Al-Hasyr. Ini kita baca. Ada fadilatnya. Jadi contoh dia. Kenapa tahlil tu dimulai dengan Qul huwallah, Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Lalu dimasuk dengan Fatihah. Lalu dimasuk dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu dimasuk dengan ayat Kursi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa. Lepas la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Lalu amana rasul. Di akhir surah Baqarah barulah selawat dan zikir yang lain sebelum masuk pada zikir inti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua kerana menilai ayat-ayat Al-Quran itu ada dia punya kelebihan dia, tuan-tuan dan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni yang perlu difahami. Jadi ini adalah tahlil, pembacaan tahlil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adalah tidak benar kalau ada yang menganggap, kalau zaman dulu mungkin sekarang dah tak ada, tapi dulu ada yang menganggap, terutama dari golongan Wahabi, bahawa tahlil ni bid'ah. Dia ulas salah satu, dia kata tentang kenduri arwah ke apa, itu kita dah bahas habis dah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi ada salah satu isu, dia kata dari mana susunan tu, susunan tahlil tu dia bid'ahkan kerana susunan tu dia orang tak jumpa.
Itu adalah gabungan daripada berbagai nas-nas, hadis-hadis dan lain-lain menunjukkan kelebihan. Yang diambil seperti yang telah disebutkan di sini. Jadikan satu. Jadi biar zikir itu tertib. Dia jadi ratib. Kita panggil ratib. Dan ini telah dibahas oleh ulama panjang tentang zikir tersebut. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, dan demikian lagi sunat dibaca kemudian daripada sembahyang subuh itu al-musabba'at al-ashr, iaitu yang dihadiahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, dan berwasiat ia akan dia bahawa ia membaca akan dia pagi-pagi dan petang-petang kerana kelebihannya dan faedahnya itu amat banyak, iaitu seperti yang diriwayatkan oleh ulama daripada Kurzu bin Wabrah rahimahullah ta'ala, dan adalah ia daripada Wali Abdal. Ini. Padahal ia berkata, adalah datang saudaraku daripada Syam, maka memberi ia hadiah kepadaku, padahal ia berkata, hai Kurzu, terima daripadaku hadiah ini, maka bahawasanya adalah ia sebaik-baik hadiah. Maka katanya, hai saudaraku, siapa yang memberi hadiah ini kepadamu? Siapa yang bagi hadiah ini kepadamu? Maka katanya, yang memberi akan daku hadiah ini ialah Ibrahim At-Taimi. Maka aku kata kepadanya, maka apa tiada engkau tanya akan Ibrahim At-Taimi siapa yang memberi akan dia hadiah ini? Maka katanya, bahkan telah aku tanya akan dia. Aku dah tanya dah. Dia kata. Jadi, bahkan telah aku tanya akan dia. Maksud dia, aku dah tanya dia. Maka katanya, adalah aku duduk pada suatu masa di halaman Kaabah. Jadi waktu itu Ibrahim At-Taimi duduk di halaman Kaabah. Padahal aku menghadap kiblat. Dalam keadaan dia sedang menghadap kiblat. Di dalam berzikir dan mengucap tasbih dan tahmid. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat elok rupanya dan parasnya. Maka ia memberi salam atasku. Maka ia duduk pada sisi kananku. Maka tiada pernah aku lihat di dalam semasaku ini akan seorang yang terlebih elok mukanya dan parasnya daripadanya. Dan tiada aku lihat seorang yang terlebih putih kuning daripadanya. Dan tiada aku cium akan seorang yang terlebih harum baunya daripadanya. Dia ni terlebih kuning, terlebih harum. Semuanya. Jadi dilihat ni seorang yang sangat-sangat istimewa. Lalu dia kata, maka aku bertanya akan dia, hai Abdullah, siapa engkau? Wahai hamba Allah. Lebih kurang macam tu lah. Abdullah ni kan hamba Allah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi dia tanya, hai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa engkau? Dan dari mana datangmu? Maka katanya, aku Khidir. Ini yang dikatakan zikir yang didapatkan daripada Nabi Khidir alaihi salam. Perbahasan Khidir, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, adalah perbahasan yang sangat panjang dan khilaf di kalangan ulama. Ini khilaf di kalangan ulama. Jadi ia telah disebutkan di dalam berbagai tempat, dalam berbagai kitab. Jadi pertama ada pendapat, itu seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahawa Nabi Khidir alaihi salam telah wafat kerana tidak mungkin dihidup dalam waktu yang sangat lama. Seseorang itu mesti ada batas dia, dan Nabi Khidir ini telah wafat. Ini itu adalah kalau tidak salah pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam fatwa dia. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani ini ada fatwa dia. Dia seorang muhadis yang hebat. Tapi kita juga tidak menolak bahawa benda itu terjadi khilaf.
ada ulama lain yang hebat, yang besar juga memberi pendapat bahawa Nabi Khidir alaihi salam ini masih hidup. Dan ada kisah-kisah dia bertemu dengan ulama yang datang setelahnya. Sebab itu saya bagi contoh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Suyuti dia ada karang satu kitab yang bernama Ta'yid, Ta'yidul Haqiqah Al-Ulwiyah. Jadi lebih kurang macam itu nama kitab, iaitu menyokong dia sebenarnya kitab yang didatangkan untuk mendefend dan menyokong tarikat Syadziliyah. Kitab ini juga dah dicetak, ada Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini hebat juga. Dia adalah seorang Al-Hafiz juga. Meninggal tahun 911. Ini. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi ini ulama-ulama yang hebat. Bagi dia, Imam Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Oleh sebab itu, contohnya kitab ini. Ini ada satu kitab. Ismadul Ain bi bayani nubuwatil Khidiri wasmidil Karnain. Jadi nama kitab dia adalah Ismadul Ainain untuk menerangkan kenabian Nabi Khidir dan nama Zulkarnain. Ini dikarang oleh seorang muhaddis, ahli hadis yang terkenal, iaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Seorang alim yang sangat hebat, yang menguasai dalam berbagai fan ilmu. So di dalam ini, dia membahas tentang, iaitu tentang iaitu kenabian Nabi Khidir alaihissalam dan nama Zulkarnain. Itu diterangkan dulu. Cuma di belakang tu, di mulhaq itu, segi cetakan ini ada mulhaq. Ada mulhaq kat sini. Dia tulis apa? Dia tulis Zikru man ijtama'a bil Khidir. Menyebutkan tentang orang yang bertemu dengan Khidir. Minas sahabati, daripada sahabat, wal ulama'i, dan para ulama, wasalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi menerangkan siapa sahabat dan ulama dan orang soleh yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Dekat sini dia sebut semua sumber tu disebut. Dari tebal. Ini adalah yang tebal. Dia membahas tentang kisah itu, kisah ini. Semuanya dikumpulkan di sini. Boleh rujuk. Jadi ada kisah dalam Syarh Zahab, dalam Al-Awliya li Ibni Abi Dunya, Ad-Dibaj, Hilyatul Awliya, Isabah, Jami'u Karamatil Awliya, Kitab Al-Lumah At-Tusi. Ni. Ila akhirih. Sangat banyak. Kisah yang ada di sini. Raudatul Riyahin lil Yafi'i, Nashrul Mahasin Al-Ghaliyah lil Yafi'i. Ini bukan ulama Syiah. Jangan tuduh Syiah, bukan. Ini ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang memang dikenal. Imam Sya'rani. Dan lain-lain. Ini semua lengkap ada di dalam kitab ini. Kisah-kisah tersebut. Lalu inti dia. Ini harus yang hati-hati. Salah satu perkara yang kesalahan yang besar dilakukan dan kezaliman yang dibuat, iaitu kelompok Wahabi kadang dia menyesatkan seseorang atau sebuah tarikat kerana dengan alasan bertemu Nabi Khidir. Bagi dia Nabi Khidir tu dah meninggal, wassalam. Tak betul. Kerana kalau itu parameter dia, habislah. Nabi Khidir ini, siapa yang mengaku ataupun kitab-kitab yang disebut oleh ulama tadi, bukan sedikit, banyak yang menyebut tentang pertemuan dengan Nabi Khidir akan disesatkan. Terhukum sesat jugalah. Dia kena jadi fair, dia kena jadi jelas. Jangan hanya berani untuk menyesatkan fulan bin fulan yang hidup pada zaman ini kerana dia mengaku bertemu dengan Nabi Khidir. Contoh dia, sedangkan banyak ulama lain menyebutkan dengan perkara tersebut. Hanya sahaja sekarang, Ustaz, kalau kita tak sesatkan, nanti akan terjadi banyak orang ngaku dijumpa Nabi Khidir. Ni dia kata macam tu. Bawa syariat baru dan lain-lain. Ini kita dah terlalu over. Sangkaan kita ni dah terlalu tidak terkawal. Padahal di sini, dia apapun itu,
dia tergantung isi yang dia cakap tu. Apakah mesej yang ia sampaikan tersebut. Saya bagi contoh. Kalau dia itu yang dia mimpi, kalau yang dia jumpa tu dia claim, saya jumpa Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, kau kena bagi aku banyak duit supaya aku boleh berdakwah. Macam tu dia. Itu nak percaya tu, kita fikir-fikirlah tu buat duit. Takkanlah it's all about money. Kan contoh dia. Kalau jumpa Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, aku dah tak payah solat. Contoh dia. Itu takkanlah Nabi Khidir suruh kita tak solat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Ini contoh dia. So kita tolak isi dia. Isi dia bercanggah dengan syariat ke tak? Kita lihat isi dia. Kalau isi dia bercanggah dengan syariat, kita tolak. Ini. Kita tolak. Betul tak betul? Kalau betul, bermaksud bukan itu yang diajarkan. Tapi maksud daripada pertemuan tersebut dengan Nabi Khidir misalnya, itu tidak dan tidak bukan adalah suatu tahzir. Ibarat dia macam ni. Macam orang kata lah, macam mak kata, apa budak ni dah tak nak gedegil tak kira. Kau tak nak pergi sekolah, kau tak payah lagi sekolah. Contoh dia kata macam tu. Bila mak cakap macam tu, bukan berarti dia nak kata kita boleh tak pergi sekolah. Dia nak menunjukkan begitu marahnya dia dengan kita yang tidak pergi sekolah ini. Ni. Dia nak bagi tahu lebih kurang macam tu. Itu mesej dia. Jadi isi dia tu apa? Kalau sekiranya isinya itu bercanggah syariat. Tapi kalau isi yang bertemu dengan Nabi Khidir itu benda yang baik, contoh dia apa? Kau ni kena tambah banyak berzikir. Kau kena. Kalau kau nak ilmu, kalau kau nak takwa, istiqamah, kau kena istiqamah salat 5 waktu. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Contohnya. Lalu dia kata, aku ada jumpa orang, dia sangat harum, dia sangat ini. Dia pesan kepada aku untuk aku sentiasa solat istiqamah awal waktu, saf pertama. Misalan dia. Maka contoh dia. Dan aku rasa bila aku tanya siapakah dia, dia kata dia Khidir, lepas tu dia hilang. Contoh dia. Jadi apa masalah dia? Kalaulah itu bukan Khidir sekalipun. Bagus ke tidak bagus? Suruh istiqamah untuk solat. Ini. Bagus. So, apa isu dia sekarang? Kalau takut orang mengaku, kita tahu di dalam kaedah, dalam hadis jelas. Apa jelas dia? Iaitu disuruh untuk, di dalam hadis, satu hadis iaitu, man ra'ani fil manami faqad ra'ani li'anna syaitana la yatamassalu bi. Dalam hadis Nabi SAW. Yang ini diterima. Hatta golongan Wahabi pun terima hadis itu, hadis yang valid. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia benar-benar terlihat niat aku, kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku. Bagi kita terima bahawa kita boleh bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Orang yang mimpi. Mimpi baginda SAW. Itu benar-benar mimpi baginda. Apa bezanya Nabi Khidir dengan Nabi dalam pertemuan tersebut? Kan? Dari segi apa? Dari segi isi yang disampaikan. Kalau dia mimpi Nabi SAW, lalu Nabi kata tak payah solat, itu kemungkinan besar iaitu kita tu yang tak kenal Nabi. Kan? Entah itu yang lain yang mengganggu kita. Atau kalaupun Nabi SAW, tapi dengan makna yang betul. Seperti tadi. Maksud dia, kita tu kena solat. Dah marah kerana kita ni mengambil mudah dengan solat. Sebab itu baginda SAW marah. Mungkin kita kata macam tu. Ini yang disebut oleh ulama. Banyak perbahasan ini dah dijelaskan. Yang penting, parameter dia tidak boleh bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat, kita tolak hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau isi dia untuk menambah istiqamah, tak ada masalah. Kalau hanya sekadar suatu tabsyir, suatu benda yang menyebabkan kita gembira, contoh dia, dan tidak ada apa-apa. So, apa masalah dia? Kenapa nak sesatkan orang hanya kerana kisah Nabi Khidir? Dan ini contohnya.
telah disebutkan di dalam kitab Syiarus Salikin ini. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani telah menyebutkan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Ini. Lalu dia tanya. Dia kisah pertemuan. Jadi perkara tersebut pada suatu maka katanya aku Khidir ni, dia kata, hai Abdullah, siapa engkau dan dari mana datangmu? Maka katanya, aku Khidir. Maka kataku, pada suatu apa datangmu akan daku ini? Kenapa pada suatu apa tu? Atas sebab apa kau datang bertemu aku ni? Maka katanya, aku datang akan dikau kerana memberi salam atasmu dan kerana kasih akan dikau kerana Allah Azza wa Jalla. Dan padaku satu hadiah yang aku hendak memberi akan dikau. Ada satu hadiah yang aku nak bagi kepada engkau. Dia kata macam tu. Maka kataku, apa hadiah itu? Maka katanya, iaitu bahawa engkau kata dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada terhampar benderangnya di atas bumi, dan engkau baca pula dahulu daripada masuk matahari, iaitu engkau baca surah Al-Fatihah dan kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun dan ayat Al-Kursi. Dan engkau baca setiap satu daripada yang demikian itu 7 kali, dan engkau baca pula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 7 kali. Dan engkau berselawat atas Nabi Muhammad 7 kali. Dan engkau ucap istighfar bagi dirimu dan bagi ibu bapamu dan bagi mukmin lelaki dan mukminat perempuan 7 kali. Dan engkau kata Allahumma fa'al bi wa bihim ajilah wa ajilah fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun. Innaka ghafurun halim, jawadun karim, ra'ufur rahim. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu dengan daku dan dengan mereka itu di dunia ini dan di akhirat nanti, di dalam agama dan di dalam dunia, dan di dalam akhirat barang yang engkau baginya ahli. Dan jangan engkau jadikan dengan kami, wahai Tuhanku, barang yang kami baginya ahli. Kerana bahawasanya engkau yang mengampuni lagi halim, yakni tiada lekas marah, dan yang murah, dan yang kasih lagi mengasihani. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan baca olehmu doa ini 7 kali pula. Disuruh baca ni. Itu adalah wirid atau doa. Ini dikatakan. Doa yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salam kepada Ibrahim At-Taimi tadi, yang menyambungkan sampai kepada ila akhirih. Jadi ini yang termaktub di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Lalu dia kata, maka kata Nabi Khidir bagi Ibrahim At-Taimi itu, tilik olehmu bahawa jangan engkau tinggalkan membaca akan dia pada ketika pagi-pagi dan ketika petang-petang. Lalu aku berkata, aku ini hamba yang sangat kasih akan engkau. Maka khabarkan akan daku, siapa yang memberi akan dikau hadiah ini. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, yang memberi akan daku itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kataku, khabarkan olehmu akan daku dengan pahala yang demikian itu. Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, apabila engkau berdapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanya olehmu akan pahala itu, maka bahawasanya dialah yang akan mengkhabarkan yang demikian itu. Ni dia. Lalu maka kata Ibrahim At-Taimi,
bahawasanya adalah pada ketika malam melihat ia di dalam mimpinya itu, seolah-olah seorang malaikat datang kepadanya membawa ia akan dia hingga masuk ke dalam syurga. Maka melihat ia barang yang di dalam syurga itu akan beberapa perkara yang ajaib-ajaib dan yang indah-indah yang tiada pernah lagi dilihat, yang ajaib-ajaib dan yang indah-indah yang tiada pernah lagi dilihat oleh mata. Maka kataku, aku bertanya akan malaikat itu, siapa yang mempunyai akan syurga yang aku lihat ini? Maka jawab malaikat itu, iaitu bagi seorang yang beramal seperti amalmu itu. Dan kata perawi orang yang menukilkan cerita ini adalah Ibrahim At-Taimi, itu memakan buah-buahan yang di dalam syurga itu dan minum ia akan minuman yang di dalam syurga itu. Dan kata perawi lagi adalah Ibrahim At-Taimi, kemudian daripada itu tiada makan dan tiada minum kira-kira 4 bulan lamanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah beberapa yang disebutkan fadilat. Hadirin hadirat hafizakumullah. Tapi ingat, fadilat ni bukan buat ni sebab ada fadilat ni. Bukan, kita buat ni ikhlas kerana Allah. Kan? Ikhlas kerana Allah. Buat kerana Allah. Cuma ini adalah perkara yang boleh motivate je dah. Menambahkan motivasi. Menambahkan motivasi untuk sentiasa kekal istiqamah. Walaupun kita letak amal ibadat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Ibrahim At-Taimi, maka datang Rasulullah SAW akan daku serta 70 anbiya dan 70 saf daripada malaikat. Tiada satu saf memenuhi antara masyrik dan maghrib. Maka memberi salam Rasulullah SAW atas aku. Maka mengambil ia akan tanganku. Maka sembahku, ya Rasulullah, bahawa Nabi Khidir mengkhabarkan akan daku bahawasanya ia mendengar daripadamu akan hadis ini. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Khidir itu benar dan segala yang dikhabarkannya itu benar, dan dia itu alim ahli ardi dan kepala segala awliya yang abdal, dan iaitu daripada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bumi. Maka kata, wahai Rasulullah, barang siapa yang berbuat amal ini padahal ia tiada melihat akan seumpama yang aku lihat di dalam mimpiku itu, adakah ia diberi akan suatu yang diberi akan daku ini? Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang membangkitkan akan daku dengan sebenarnya, bahawasanya diberi Allah Ta'ala akan orang yang mengamalkan akan dia, dan jikalau tiada ia melihat akan daku, dan tiada ia melihat akan barang yang pada syurga sekalipun, dan bahawasanya diampuni baginya akan segala dosanya yang besar-besar yang dikerjakannya, dan mengangkatkan Allah Ta'ala daripada murkanya dan daripada siksanya, dan menyuruhkan Allah Ta'ala itu akan malaikat yang dikirinya bahawa tiada ia menyurat atasnya suatu jua pun daripada segala kejahatan hingga setahun. Dan demi Tuhan yang membangkitkan akan daku dengan sebenarnya jadi Nabi, tiada seorang yang beramal dengan amal ini melainkan orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya akan kemenangan di dalam akhirat, dan tiada seorang jua pun yang meninggalkan akan dia melainkan seorang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dia celaka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Masya Allah, ini adalah kisah tersebut. Maka inilah kaifiat membaca Al-Musabba'atul Ashru, dan riwayatnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin.
Berarti kalau ada yang hari ni nak sesatkan orang sebab katanya bertemu dengan Nabi Khidir atau meriwayatkan Nabi Khidir masih hidup dan lain-lain, maka dia terpaksalah sesatkan Imam Ghazali, kerana Al-Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan kisah ini dan banyak yang lain. Tu dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Boleh buka juzuk 1 336. Dan disebutkan pula akan riwayat membaca Musabbiatul Ashru ini dan segala kelebihannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Ghunyahnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pun sebut dalam kitab Al-Ghunyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita akan membaca sanad ilmu ini. Syekh Abdul Sanad ilmu ini daripada Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Dia mengambil daripada siapa pada nanti insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.